أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب وثوابه آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita di dalam kitab pelajaran Tauhid ini pada pelajaran yang ke-6, huraian sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Berkata pengarang, qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi fi darini amin. Sifat wajib yang keempat bagi Allah ialah mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya berlainan Allah daripada yang baharu. Kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berlainan sama sekali daripada segala makhluknya. Zat Allah Ta'ala tidak sama dengan zat makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Dan perbuatan Allah juga tidak sama dengan perbuatan makhluk. Dalil akalnya ialah kalau Allah serupa dengan makhluk, nescaya ia bersifat baharu, dan kalau dia bersifat baharu, nescaya dia binasa pula. Padahal sudah pun tetap bahawa Allah itu bersifat sedia ada dan kekal selamanya. Oleh itu tentulah dia, yakni Allah, berlainan daripada yang baharu. Dalil nakalnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengannya, Allah dia, yakni Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dengan itu wajiblah Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu berlainan daripada yang baharu. Mustahil atasnya mumathalatu lil hawadith, iaitu serupa dengan yang baharu. Baik, yang pertama, sifat wajib yang keempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni setelah wujud, kemudian qidam, kemudian baqa, kemudian masuk kita kepada mukhalafatuhu lil hawadith. Telah kita beritahu pada kuliah yang lepas, ya, kenapa sifat wujud itu pertama kali disebut ataupun disebutkan sebagai hak yang pertama, bukan yang lainnya. Setelah kita bahas pada kuliah yang lepas ataupun semalam sebenarnya, bahawa ya, hakikat kepada semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu tidaklah ada nombor 1, 2, 3, kerana ianya semua sedia ada pada zatnya Allah. Cuma disebutkan wujud itu pertama kali sebelum yang lainnya adalah kerana ianya merupakan asasul ilahiyat, iaitu asas kepada ketuhanan, yang mana sifat itu mesti ada terlebih dahulu, ya, disebutkan. Sebelum adanya sifat-sifat yang lain, tak mungkin kita membicarakan sifat-sifat yang lain tanpa kita memperihalkan tentang sifat wujud terlebih dahulu. Kemudian kita telah pun tengok pada sifat qidam. Kenapa disebutkan sifat qidam itu? Yang kedua,
Kerana Allah Subhanahu wa taala wujudnya wujud yang zati, wujud yang hakiki, yang sebenar-benar wujud. Bila mana sebenar-benar wujud itu, kewujudannya tidak ada awal bagi kewujudan dia. Justru setelah sifat wujud diletakkan sifat qidam seterusnya dalam pembelajaran sifat 20 ini. Kerana kewujudan Allah tiada mula pada kewujudannya. Kemudian kemudian para ulama tauhid meletakkan sifat baqa itu yang ketiga, kerana wujud yang hakiki ataupun wujud yang zati itu ataupun sebenar-benar wujud itu bermakna Allah wujud tidak ada pengakhiran. Sama seperti kita sebut wujud tidak ada mula kemudian tidak ada akhir, maka diletakkan kekal ataupun baqa itu ataupun tidak binasa pada kewujudannya pada ketiga, sifat yang ketiga. Seterusnya sifat yang keempat iaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Kenapa diletakkan seterusnya selepas itu? Kerana apabila sifat qidam dan baqa hanya ada pada Allah Ta'ala, ingat dalam kuliah yang lepas semalam kita dah sebutkan, makhluk selama-lamanya tidak akan jadi Tuhan. Sebab apa? Tak boleh mengumpulkan kedua-dua ni, qidam dan baqa simultaneously, sekaligus. Tak boleh. Ima dia ada mula ada akhir, ataupun ada mula tak ada akhir. Itu sahaja. Dua-dua sekali tak ada. Justru bila mana sifat qidam dan baqa ini hanya ada pada Allah, tidak ada pada makhluk, justru lepas kita bahas qidam dan baqa, jadi ulama tauhid meletakkan sifat yang keempat itu iaitu mukhalafatuhu lil hawadith, yakni bersalahan ataupun berlainan Allah Ta'ala itu daripada yang baharu. Boleh faham Baik, kita tengok pada perenggan yang pertama, pada ayat yang pertama, sifat wajib yang keempat. Baik, catatan dia, sifat wajib yang keempat maknanya wajib pada akal. Di situ wajib pada akal. Kita dah bahas apa makna wajib pada akal, biar kita ulang-ulang biar melekat. Maksud wajib pada akal, akal kita tidak boleh menerima ketiadaannya. Di situ. Kalau mustahil pada akal, makna tak boleh terima akan adanya. Adanya apa? Persamaan dengan makhluk. Bila sebut wajib pada akal, tak boleh terima ketiadaannya. Ketiadaan sifat tak sama dengan makhluk tu, tak boleh terima. Itu makna kata. Jadi sifat wajib yang keempat, wajib pada akal, ialah bagi Allah ialah mukhalafatuhu lil hawadith, artinya berlainan ataupun bersalahan Allah Subhanahu wa taala itu daripada yang baharu. Maksud baharu di sini sesuatu yang ada permulaan. Yang ni apa dia? Makhluk-makhluk lah yang ada mula, kerana dia dicipta. Sebab tu tarif-tarif ni kena ingat apa yang kita biasa sebut hadis, hawadis, sama, sesuatu yang ada permulaan pada kewujudannya. Kemudian makhluk, apa dia? Sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Apa lagi? Alam. Ingat alam. Alam maknanya segala sesuatu selain daripada Allah. Al-alam bermakna ma siwallah. Tu. Yang keempat, apa dia? Iaitu mungkin atau mumkinat. Iaitu apa dia? Sesuatu yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tiada. Contoh boleh jadi ada, boleh jadi tiada macam mana? Macam kita lah. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Dengan sifat kudrah dan iradah Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang belum ada, menjadikan sesuatu yang belum ada dan meniadakan sesuatu yang ada kepada tiada. Saya ulang sekali lagi. Dengan sifat kudrah dan iradah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mumkinat ataupun sesuatu yang mungkin, atau meniadakan sesuatu yang mungkin. Contoh, mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Seperti baby lah, budak baru lahir. Asal tak ada, ada.
Kemudian meniadakan sesuatu yang mungkin, iaitu ya, orang yang sedia ada meninggal dunia, mati. Jadi begitu, ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala berlainan, Allah Ta'ala daripada yang baru tu buat catatan sama ada ia telah ada ataupun belum ada. Jangan kata yang dah ada dia, yang belum ada mungkin ada. Alah. Buat catatan di situ pada berlainan Allah Ta'ala daripada yang baru, sama ada ia telah ada ataupun belum ada. Jangan kata nanti akan datang ada. Tak ada. Yang telah ada, yang sedang ada, yang telah ada, yang bakal ada, semuanya tak sama dengan Allah. Di situ. Catatan pada ertinya berlainan Allah. Catat di situ. Baik. Jadi tengok kitab kita. Kita wajib percaya. Tengok ayat kedua, boleh Kalau nak saya ulang apa-apa, tolong beritahu siap-siap, insya-Allah. Nak beritahu ustaz tak dapat catatan, sila bagi tahu. Jadi tadi kita sebut apa? Ertinya berlainan Allah daripada yang baru. Maknanya apa yang telah ada, sedang ada, akan ada, sama semua tak ada. Semua tak ada sama dengan Allah Ta'ala. Boleh? Boleh. Ayat yang kedua, tengok kitab. Kita wajib percaya. Wajib percaya apa makna? Wajib pada syarak. Maknanya tak dapat tidak kita sebagai seorang mukallaf mesti percaya. Percaya tu apa dia? 100% percaya. Dengan ilmu di dalam hati, yakin, tak boleh tidak. Maknanya apa? Kita wajib percaya. Apa dia semalam kita punya topik, siapa ingat? Kan kita ada catat benda yang sama. Mengetahui dan beriktikad. Ingat tak semalam? Siapa datang semalam, siapa tak datang? Kan kita sebutkan kita wajib percaya. Yang pertama wajib pada syarak, catatan. Yang kedua percaya tu 100%. Percaya dalam keadaan apa dia? Mengetahui dengan ilmu dan juga beriktikad, yakni pegangan di dalam hati kita. Boleh? Baik. Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berlainan sama sekali daripada segala makhluknya. Tak sama dengan segala sesuatu. Nanti kita bahas, ya. Tak sama tu macam mana? Berdasarkan ayat Al-Quran yang bawah nanti kita tengok, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir itu. Sat-sat lagi. Zat Allah Ta'ala tidak sama dengan zat makhluk. Kita kena ingat dalam pembelajaran kita, apabila dalam bab ilmu tauhid, bila sebut tentang zat dan sifat, merujuk hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Manakala selain daripada Allah, iaitu makhluk, yakni pembahagian dia bukan zat dan sifat, tetapi disebut jirim dengan arad. Jirim diri pada benda, arad sifat kepada benda. Jirim sesuatu yang mengambil ruang ataupun lapang, diri kepada benda. Contoh ni meja, diri meja ini, ya. Sifat yang ada pada meja ini, warna ni katalah coklat, itu sifat. Kerana dia tu, ya, dia tu sifat ataupun kalau dalam konteks makhluk arad, ya, tak boleh berdiri dengan sendirinya, mesti melekat. Jadi Allah Ta'ala itu tak sama tak sama atau berlainan sama sekali daripada makhluk. Sama ada yang telah ada, sedang ada, belum ada, pada zat, sifat, perbuatan. Keadaan Allah Ta'ala juga tidak ada yang sama dengan segala sesuatu yang baharu, ima dari sudut zat, sifat dan juga perbuatan. Kita tengok satu-satu. Zat Allah Ta'ala tidak sama dengan zat makhluk. Nombor dua,
Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, dan perbuatan Allah juga tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Kita tengok pada zat Allah Ta'ala. Kita masih lagi pada perenggan pertama ni. Pada ayat yang keberapa tu? 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ayat yang ketiga. Zat Allah Ta'ala tidak sama dengan zat makhluk. Tu. Jadi begitu. Jadi Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tidak mempunyai jirim yang memerlukan ruang ataupun lapang. Telah kita bahas, ya. Maksud jirim tu apa? Sesuatu yang boleh sesuatu yang mengambil ruang ataupun lapang. Istilah-istilah ni kita kena ingat baliklah. Tu. Apa dia jirim, apa dia jisim, ya. Kan kita pernah tulis kat papan putih itu hari, apa dia makhluk, jirim, arad. Apa dia jirim, pembahagian dekat bawah tu jisim dengan jauharul fard. Ingat tak ada siapa tulis? Dia saya buat peta minda macam tu. Cek balik. Penting kita kenal benda ni. Apa dia jirim, apa dia arad. Sebab bila ada orang cuba nak mengatakan Allah ada tangan, ada jari, ada telinga dan sebagainya, semua itu adalah jirim, dan jirim itu adalah makhluk. Kalau ada orang cakap Allah Ta'ala berada di atas arash, di atas langit, semua itu perkara di bawah arad. Aina, kaifa, matakam. Cuba cek dulu ada ke tak saya bagi. Ada, saya ingat. Apa nama kita sebut sebagai peta minda tu. Ada? Ada tak je? Tak ada? Itulah saya pun tak jumpa kan. Ada. Baik.
Okey, pertama makhluk, lepas tu dibahagikan kepada dua, jirim dan juga arad. Makhluk apa? Sesuatu yang di Jadi saya bacakan. Jadi makhluk yang atas tu ini sesuatu yang dicipta. Juga kalau dalam takrifan yang lain makna hadis, sesuatu yang baharu, ada mula, alam, sesuatu yang selain daripada Allah. Juga disebut sebagai mumkinat, segala sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Di situ. Al-kaun boleh dikatakan sesuatu yang dicipta, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Al-kainat boleh dikatakan. Jadi takrifan dia makhluk. Jadi terbahagi kepada dua, iaitu jirim dan juga arad. Jirim itu dia punya takrif dia diri benda ataupun sesuatu yang boleh mengambil ruang ataupun lapang.
Jadi jirim itu ada pembahagian dia lagi dua lagi, iaitu jisim dengan jauharul farad. Jisim sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan lagi. Jadi jisim itu ada pembahagian dekat bawah, katif dengan latif. Katif ni makna nak fahamnya makhluk kasar lah. Macam manusia ada mata, ada tangan, ada kaki, sebagainya. Pokok, binatang dan sebagainya. Makhluk kasar. Yang kedua, latif, ya. Iaitu yang halus. Halus seperti apa? Seperti malaikat, jin, roh dan sebagainya, cahaya. Bila sebut jauharul farad, sesuatu yang tak boleh dibahagi-bahagikan lagi lantaran kerana kecilnya. Contohnya apa? Kita belajar atom, proton, neutron ke apa, hak paling-paling kecil sekali, hak tu. Jadi sebab tu bila disebutkan barang siapa yang kenal akan dirinya, dia akan kenal akan Tuhannya. Sebab dia tahu semua ni sifat-sifat ataupun perihal-perihal ni semuanya adalah berkait dengan makhluk. Juga yang disebutkan arad, yakni sifat kepada benda. Sebab tu bila kita kenal ni, Allah bukan jirim, Allah bukan arad. Kerana jirim dan arad itu hanya dimiliki oleh makhluk sahaja. Arad makna sifat kepada benda. Jadi bila sebut aina, di mana, kaifa, bagaimana, mata, bila, kam, berapa, soalan-soalan ini hanya merujuk kepada makhluk saja. Aina makna di mana. Jadi merujuk kepada tempat dan merujuk kepada arah. Jadi contoh, di mana Allah, haram ditanya. Kalau dijawab di atas arash, di atas langit. Mula-mula kata atas langit, lepas tu atas arash, lepas tu dah ulama-ulama kita dah ni dia kata atas lagi daripada arash. Jenuh. Apa sebenarnya yang dia nak cuba tetapkan? Kerana kalau dia faham benda ni jirim dengan arad, maka sudah selesai. Sebab tu dia tak bagi kita mengaji ni sampai reti sungguh-sungguh ni. Sebab Tuhan tak sama makhluk. Kalau sama makhluk, makna makhluk. Faham tak? Kalau sama makhluk, maka makhluk. Sedangkan Allah bukan makhluk, Allah khaliq. Nampak? Jadi bila kita faham di sini, di mana, tak selayaknya, haram kita tanya tentang Allah Ta'ala. Kerana ia merujuk kepada tempat. Boleh buat catatan di situ, tak muat nak tulis dah. Merujuk kepada tempat. Merujuk kepada arah. Betul tak? Arah. Ada 6 arah. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Ada ulama merujuk lagi, dalam, luar. Gitu. 6 ataupun 8. Jadi kalau ibu-ibu dengar mana-mana pengkuliah yang bukan ahli sunnah wal jamaah, kita dah boleh bidas ataupun kita dah boleh tapis benda tu dengan pengetahuan kita pada ilmu yang khusus ini, iaitu tentang jirim dengan arad. Kerana Allah tidak bertempat. Walau disebut dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ta'ala istiwa pada arasnya yang agung. Ulama salaf mengatakan maknanya, dia kata tafwid, serah bulat-bulat pada Allah maknanya, tanpa apa dia? Menyamakan Allah dengan makhluk. Serah pada Allah maknanya, wallahu alam. Tetapi ulama khalaf menyatakan perlu ditakwil, kerana zaman tu dah ada fahaman-fahaman yang bercanggah daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka penakwilan Ar-Rahmanu al-arsy istawa, al-istawa bermakna istaula, yakni menguasai arash. Masuk nanti dalam bab qiyamuhu bi nafsih, nanti kan kita ni kan mukhalafatuhu lil hawadith. Masuk pada bab qiyamuhu bi nafsih lagi kita faham. Apa makna qiyamuhu bi nafsih? Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Dalam erti kata lain, Allah Ta'ala maha menguruskan hambanya. Apa maknanya? Allah Ta'ala maha kaya. Apa makna Allah maha kaya? Allah Ta'ala tidak memerlukan segala sesuatu daripada makhluknya. Namun segala sesuatu makhluk perlu kepada Allah. Bila mana Allah bersifat dengan
kita belajar, kita dalam Al-Quran kita baca ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala tidak ada Tuhan selain daripada Dia, yang Allah itu maha hidup dan maha menguruskan hamba-hambanya. Yakni Allah maha kaya, yakni Allah bersifat dengan qiyamuhu bi nafsih. Mana mungkin Allah Ta'ala tu berhajat kepada arash pula, bertempat pula. Sebab itu bila kita faham kat sini, selesai banyak masalah. Di mana tidak dipersoalkan, di mana haram bahkan ditanya, kerana Allah bukanlah jirim dan bukanlah arad. Maka soalan di mana tak selayaknya, tak boleh ditanya. Kerana apa dia? Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Bila sebut tempat, bukan merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kaifa, bagaimana ni, besar ke, kecil ke, tinggi ke, perbuatan, umpama bersemayam ke, turun naik, datang, gerak, ya, berwarna putih kuning ke, keadaan apa-apa keadaan, maha suci Allah. Ibu-ibu duk baca subhanallah tu dah mungkin dah juta kali dah, bukan ribu kali kan. Tapi kalau tak faham makna subhanallah, makna maha suci Allah lah ustaz, takkan kita tak faham? Ya, memang. Apa makna maha suci Allah? Maha suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Jadi tak ada nak tanya bagaimana tu. Tu. Macam semalam kita sebut kan, bagaimana Bani Israel tanya kepada Nabi Musa. Ingat tak semalam? Kisah Nabi Musa ditanya, Allah Ta'ala tu mengantuk tak? Tak salah tanya, hak tu semua bukan itu semua sifat makhluk. Pelik kata, mengantuk. Sebab tu ayat turun tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu apa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kan semalam kan ada terangan? Betul? Tak ada? Tempat lain. Tanya kameraman. Faham? Okey. Faham kena terang dulu, boleh faham betul-betul. Sekat sekejap. Betul lah tak terang? Baik. Baik, saya ulang kan. Ni jangan cakap tak ada pula bulan depan kata tak ada. Ni bawa ada hari ni. Baik. Nabi Musa pada suatu hari, ini saya rojok daripada kitab tafsir Ibnu Kathir yang meriwayatkan adalah Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kisah ini bagaimana Bani Israel dia tanya kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia tanya kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, Allah Ta'ala tu mengantuk tak? Oh, begitu soalannya. Maka Nabi Musa marah kepada kaumnya. Bani Israel ni memang begitu Jadi marah kepada kaumnya dan mengatakan, jangan bertanya sesuatu, jangan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, baik, kalau nak jawab soalan mereka ini, maka Allah perintahkan Nabi Allah Musa AS untuk pada waktu malam hari, biasa malam kan tidur kan, dia ambil 2 botol kaca. Betul tak cerita semalam Baik. 2 botol kaca, ni pun ada satu kaca belia cantik macam tu. 2 botol kaca yang diperintahkan untuk dipegang sepanjang malam. Jangan jatuhlah, pegang. Berdirilah. Jadi bila dipegang itu sampai sepertiga malam, Nabi Musa mengantuk. Bila Nabi Musa mengantuk, terjatuh salah satu. Terjatuh satu tapi sempat ditahan jatuh pada peha, terjaga Nabi Allah Musa AS. Bangun Nabi Allah Musa dan meneruskan memegang hingga pengakhiran malam betul-betul Nabi Musa mengantuk dan jatuh, pecah berderai. Jadi bila pecah berderai, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seandainya aku mengantuk, nescaya umpama 2 ni langit dengan bumi, nescaya hancur berkecailah langit dengan bumi. Begitu. Sebenarnya tak perlu pun nak bagi, cuma nak bagi tahu akal kita ni berfungsi dalam memahami tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah dan harus bagi Allah. Sebab tu kalau ada orang dia petikai lah pengajian sifat 20 ni, ni nak beritahu lah, nak habak kata. Kalau dia kata zaman Nabi tak ada sebut pun sifat 20, dia kata main mana ni, pandai-pandai ni. Jadi kita kata kita tak pandai-pandai. Kenapa kita kata kita tak pandai-pandai? Sebab pengajian sifat 20 ni, walaupun nama tu, nama tajuk ilmu tu sifat 20 tidak ada pada zaman Nabi, isi kandungan daripada pengajian sifat 20 tu telah ada sejak, bukan saja sejak zaman Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam, tetapi sejak dari zaman Sayyiduna Adam alaihi salam lagi. Sebab semua Nabi Rasul alaihi wassalatu wasallam membawa perkara yang sama, membawa tauhid yang sama. Semua mengatakan, sampaikan kepada umatnya Allah tu wujud. Semua menyampaikan kepada umatnya Allah tu esa, Allah tu berkuasa. Allah tu tak sama dengan makhluk. Kalau tidak, kenapa dilarang penyembahan berhala tu? Pensyirikan. Jadi orang sekarang ni syirik pun dia tak faham. Sikit-sikit dia kata syirik. Pelik. Syirik pun dia tak faham. Sikit-sikit syirik. Sekarang ni ada dah masuk kan bulan Rabiul Awal kan, malam tadi. Rabiul Anwar. Bulan kelahiran cahaya yang agung. Kita bila orang tanya apakah malam yang paling mulia, bagai-bagai jawapan lah. Ada kata Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Kita Melayu sebut malam Lailatul Qadar 2 kali, tak kisahlah, dah biasa kita dah faham gitu. Di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia adalah malam Isra wal Mi'raj, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Taala untuk menemui akan Allah Taala yaqadhatan, secara jaga. Di pendapat yang mengatakan secara roh saja ataupun mimpi, tidak diterima pakai, walaupun diriwayatkan oleh sebahagian sahabat Nabi, contohnya Sayyidatina Aisyah. Pendapat yang dipegang adalah pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kerana ulama bahas lagi, kalau perjalanan roh saja ataupun mimpi, jadi tak akan disanggah oleh kafir Quraisy pada malam pada pengumuman daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimpi kat mana-mana pun boleh. Jadi secara roh dan juga jasad. Ini pegangan jumhur ulama terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj. Baik. Dan bila tiba Isra wal Mi'raj, terkadang selalu golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, umpama Wahabi, dia akan cakap itulah jumpa Allah dekat langit lah. Sebab tu lah kata Isra wal Mi'raj. Apa jawapan kita ahli sunnah wal jamaah? Yang ni kena kait-kait pada ni, aina, di mana ni? Tidak boleh dikatakan sedemikian, kerana Allah tu bukannya jirim, bukannya arad. Sifat kepada benda arad ni hanya untuk makhluk. Jadi apakah jawapannya? Jawapannya mudah saja. Para ulama tauhid beritahu begini: sebagaimana Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Taala untuk bermunajat di Bukit Tursina, dalam Quran sebut Muqaddas Situa, tempat yang diberkati. Sebagaimana Nabi Musa mula 30 hari, kemudian tambah 10 hari jadi 40 hari, kemudian Allah Taala membuka, nanti kita akan masuk dalam bab kalam, Allah membuka hijab dan Nabi Musa AS dapat mendengar kalam Allah yang sedia ada. Maka di situ, di dunia, di bumi Allah Ta'ala, di bumi Allah Ta'ala memuliakan Nabi Musa, hingga Nabi Musa digelar sebagai Kalimullah. Juga ataupun sebagaimana Allah memuliakan Nabi Musa AS, sedemikian Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bukan di Sidratul Muntaha tu Allah Ta'ala di situ, tidak. Maha suci Allah dari bertempat. Apa maksudnya Nabi Muhammad SAW dibawa dalam perjalanan Isra wal Mi'raj hingga ke Sidratul Muntaha? Sayyidina Jibril pun tak boleh nak lepas hijab tersebut. Kerana apa? Nabi SAW dimuliakan oleh Allah dengan semulia-mulia keagungan untuk bermunajat di Sidratul Muntaha. Sebagaimana kalau di bumi, Nabi Musa di Bukit Tursina, di langit yang ketujuh yang tertinggi Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW dimuliakan Allah untuk bermunajat kepada Allah, dan Nabi Muhammad SAW dibukakan hijab dapat melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam perbahasan kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jauharatul Tauhid, dekat dunia ni boleh tak sebenarnya dapat lihat Allah Ta'ala? Ni dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jauharatul Tauhid. Pendapatnya ada dua. Satu kata tidak, satu kata boleh. Yang kata tidak hanya untuk Nabi Muhammad SAW semata-mata. Yang kata boleh kerana
Nabi Musa seorang Nabi Rasul takkan minta sesuatu yang bercanggah daripada syarak. Kan dalam Quran disebutkan ya, Nabi Musa minta nak jumpa Allah, tapi Allah izin tak? Allah tak izin. Allah hanya benarkan mendengar kalam Allah yang sedia ada. Tapi Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah untuk apa dia? Dapat bertemu dengan Allah Ta'ala secara jaga di situ. Jadi yang kata boleh tu ialah dekat situ. Nabi Musa seorang Nabi Rasul takkan minta sesuatu yang melanggar syarak, tetapi Allah izin? Allah tak izin. Allah hanya izinkan. Bahkan Nabi Musa minta pada Allah, Rasulullah SAW dijemput oleh Allah. Nampak tak kemuliaan di situ? Kalau kita faham perkara ni, kan kisah Nabi Musa tadi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkan kita terfikir Tuhan itu ada di langit ke, di arasy ke dan sebagainya. Maha suci Allah daripada bertempat. Sebab tu di mana pun jangan, bagaimana pun jangan, mata, maksud mata tu apa dia? Dilingkungi masa, dahulu ke, sekarang ke, akan datang ke, berubah. Bilalah, senang cerita. Hak ni mustahil bagi Allah Ta'ala. Usah ditanya bila. Kerana Allah kan kewujudan dia tidak ada permulaan. Betul atau tidak? Kan kita dah belajar bab qidam, dah selesai lah. Bab kita dah belajar wujud qidam baqa, masuk pada mukhalafatuhu lil hawadith, kita dah terangkan, kita dah bentangkan carta ni, supposedly dah tak ada soalan lagi. Maksud soalan apa? Soalan yang memeningkan kepala sendiri tu, bila-bila. Jadi kisah Imam Abu Hanifah ketika kecil tu saya dah sebut dah kat sini. Kisah Imam Abu Hanifah berhadapan dengan satu orang etis yang mana telah pun pergi ke merata-merata tempat, merata-merata negeri. Saya dah sebutkan. Ini kait dengan di sinilah. Dia tanya apa dia? Dia tanya mula-mula apa kewujudan Allah, apa bukti? Apa bukti kewujudan Allah tu ada? Imam Abu Hanifah kata masa kecil, jawapan ada pada dirimu. Tengok pada roh kamu dekat mana? Kalau nak kata roh kat mana nak cuit kat mana, nak keluarkan kat mana. Tapi ada tak? Ada. Tu seumpama ibarat minyak di dalam susu. Ada tak minyak dalam susu? Ada. Tapi tengok susu minum macam tu aja. Tapi ada. Kemudian dia tanya apa dia? Bila kalau tu dia dah kalah. Buatnya dia tanya apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana satu yang awal, mana satu yang akhir? Apa sebelum Allah? Ni tu bila-bila tu. Apa yang sebelum Allah, apa selepas Allah? Mana yang awal sebelum, apa yang akhir? Kita dah belajar dalam bab qidam, huwa awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha awal, yang ni bukan mula-mula. Dialah Allah yang tiada mula, wal akhir. Ni Allah Taala yang maha akhir, maknanya tidak ada kesudahan. Dia tak faham. Dia kata apa yang sebelum selepas Allah? Ada tak satu dengan akhir? Jadi Imam Abu Hanifah kata tengok pada jari kamu. Tengok pada jari kamu, tolong beritahu saya mana satu nombor satu, mana satu nombor akhir. Adakah ni nombor satu? Adakah jari kelingking nombor satu? Kenapa tak jari ibu jari nombor satu? Kenapa tak ni akhir? Kenapa tak ni nombor satu? Tak boleh nak beritahu ni ke nombor satu ke ataupun ni. Kalau akak boleh beritahu, kita nak bagi berapa? 1 juta pun tak cukup tu punya jawapan. Tak boleh nak beritahu nombor satu ke ni nombor satu, ataupun ni nombor akhir ke ni nombor akhir. Tak boleh. Dah kalah di situ. Akhirnya dia tanya, sekarang apa Allah Ta'ala buat? Dia tak puas hati. Dia kata kalau macam tu, soalan ketiga, apa yang Allah Ta'ala buat? Maka Imam Abu Hanifah kata tak sayugialah orang yang bertanya duduk dekat atas. Selalu orang yang bertanya dia duduk bawah, orang yang jawab duduk atas. Kalau kau nak aku jawab, kau turun bawah, aku naik atas. Baik. Itu trik. Jadi bila dia turun ke bawah, Imam Abu Hanifah duduk di atas, maka kau tanya balik, apa yang Allah Ta'ala buat sekarang? Maka Imam Abu Hanifah jawab, Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala buat sekarang? Apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menurunkan yang batil dan menaikkan hak sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah naikkan aku yang benar, Allah turunkan kau yang batil. Tu senyap habis, 3-0 habis. Jadi hak ni kita kena faham. Aina, kaifa, mata dan kam, berapa. Orang kafir Quraisy dia tanya. Orang kafir Quraisy dia kata, Tuhan kami ni hajat banyak, Tuhan satu tak cukup. Allah Ta'ala jawab, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu Esa. Nanti kita dalam bab wahdaniyah kita akan belajar. Allahu samad, Allah sajalah tempat meminta, tempat ditunaikan hajat, tempat kita bergantung harap. Tak payah banyak. Dia kata hajat kami banyak, Tuhan kena banyak. Itu pemikiran dia, tidak salah pemikiran itu.
Allah Ta'ala yang berkuasa mutlak. Kalau ada dua, dalam bab kudrah nanti kita akan belajar. Dalam bab iradah nanti kita akan belajar. Kalau ada dua, hancur. Dalam bab wahdaniyah sendiri akan disebutkan. Kalau ada dua, cukup. Jangan ketiga. Orang Nasrani kata ada tiga. Tiga dalam satu. Setengah agama dia kata ada juta-juta Tuhan. Semua di Tuhan. Binatang-binatang semua disembah. Dia setengah menyembah matahari dan sebagainya. Matahari terbit, matahari tenggelam. Kata macam mana? Jadi kesimpulannya di situ. Aina mata kaifa kam, aina kaifa mata kam ni tidak selayaknya ditanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala kerana ianya adalah arad, sifat kepada benda. Jadi Allah bukannya jirim, bukannya arad. Baik. Jadi kita tengok, kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berlainan sama sekali daripada segala makhluknya. Zat Allah Ta'ala, nanti kita akan bahas zat Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Macam mana? Jadi bila kita nak sebut ni, kita kena faham jirim dulu. Sebab tu ulama kata zat Allah Ta'ala tidak mempunyai jirim yang mempunyai ruang ataupun lapang, seperti kayu, batu, tumbuh-tumbuhan. Tak mempunyai tubuh seperti daging, tulang, tisu dan sebagainya. Tak mengenai anggota, tidaklah pebejal, tidaklah cecair. Sebab tu semua dalam ruangan jirim. Itu maknanya zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat makhluk. Sifat Allah Ta'ala tak sama dengan sifat makhluk. Sebab apa? Bila sebut sifat kepada makhluk, sifat kepada makhluk ataupun benda ni dalam kategori arad. Jadi Allah Ta'ala tidak mempunyai pihak ataupun ruang, tidak mempunyai pihak ataupun arah yang lapan. Apa arah yang tadi kita sebut? Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, luar, dalam. Kira berapa semua? 8 tak? 8. Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada berarah, bertempat satu, berarah satu. Jadi tidak mempunyai arah. Seperti kita sebutkan, tidak bergerak, tidak berturun, tidak naik, tidak datang, tidak pergi. Itu sifat semua tu arad. Tidak berubah, besar kecil, kuat lemah, tahu tak tahu, lain-lain. Itu kembali kepada sini. Tidak pula bertempat seperti di dalam alam, di luar langit, di atas arash dan sebagainya. Bila dah dijawab, dia kata atas lagi berarah. Atas lagi mana? Bila Wahabi duk bercakap tu, dia bercakap, anak murid dia dengar, anak murid dia gelak. Ada video tu kan? Tu. Apa nama tu? Apa nama dia? Arifin. Yang ada hamba Allah Maulena tu, dia cakap, anak murid dia pun gelak. Dia kata, berapa pasal apa? Allahu Akbar. Pembohongan demi pembohongan. Nak sebut apa, nak ni apa lagi? Dan Allah Ta'ala tak terikat dengan masa ni, bila, masa, tak ada. Bila kita faham yang ni, arad ni dah, bila kita faham ni, banyak perkara dah. Selesai banyak perkara. Allah Ta'ala tak terikat dengan masa. Masa tu sendiri milik Allah. Allah yang cipta. Subhanallah. Sebab itu bila tengok peristiwa Isra wal Mi'raj, orang tak percaya. Orang zaman tu tak percayalah. La ilaha illallah. Sebab peristiwa tu berlaku begitu cepat sekali. Nak pergi ke Baitul Maqdis saja dah memakan masa. Ini kan pula merentasi langit dan segala peristiwa yang berlaku. Nampak? Jadi itu tidak bersifat kecil, besar dan sebagainya, termasuk kepada kaifa, bagaimana. Tidak ada persamaan dengan makhluk pada sifat dan juga zat. Juga perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan perbuatan makhluk, dan hanya yang memberi bekas, yakni kesan. Hanya perbuatan Allah Ta'ala yang memberi bekas ataupun kesan. Contoh kita minum air. Minum air yang menghilangkan dahaga itu Allah. Pisau yang memotong. Yang memotong itu adalah kuasa Allah. Apa lagi? Makan nasi yang bagi kenyang itu adalah daripada Allah. Jadi kita akan bahas juga dalam bab yang macam mana yang dia katakan. Habis tu yang kita makan apa semua tu kira macam mana. Itu ada perbahasan yang ulama menyebutkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu yang dinamakan sebagai madkhal. Usaha kita itu
diibaratkan sebagai jalan pembukaan ataupun madkhal untuk menjayakan sesuatu. Contoh, untuk memutuskan sesuatu hendaklah dipotong. Memotong itu nama dia madkhal, jalan pembukaan untuk menjayakan sesuatu. Namun hakikat yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama juga api membakar dan sebagainya. Jadi perbuatan Allah Taala tidak yang hanya perbuatan Allah yang memberi bekas ataupun kesan. Perbuatan Allah tidak memerlukan sebarang alat-alatan ataupun sebagainya, perkakasan dan sebagainya. Tidak memerlukan pada pembantu dan sebagainya. Dan Allah juga perbuatannya tidak mengambil faedah daripada sebarang perbuatan. Sebagai mana contoh? Nak faham begini mudah, ya. Sekiranya semua makhluk Allah Taala ini sujud pada Allah, tak naik walaupun satu darjat ketinggian keagungan Allah. Dan jika seluruh makhluk itu tidak bersujud kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak jatuh walaupun satu darjat keagungan, ketinggian, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala tidak mengambil faedah daripada perbuatan dan hukum hakam. Itu kembali kepada qiyamuhu bi nafsih tu. Maha suci Allah Taala, Allah yang maha kaya. Perbahasan mengenai istighna wal iftiqar. Maha kayanya Allah, terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu. Iftiqar, segala sesuatu memerlukan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan Allah ni, poin pada perbuatan Allah yang tak sama dengan makhluk ni apa dia? Tiada perbuatan Allah yang sia-sia, ya. Tiada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Tu. Jadi tadi kita sebutkan Allah tak perlukan alat, tak perlu perkakas. Macam kita nak mendengar, ada telinga. Tapi kalau ada telinga, tapi kalau hilang sifat pendengar, jadi pekak. Bukan telinga tak ada berguna dah. Jadi sifat pendengar tu. Jadi Allah tak memerlukan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, mulut ataupun lidah untuk berkata-kata. Kerana apa dia? Allah mendengar dengan sifat sama'. Nanti kita belajar sifat pendengar. Melihat dengan sifat basar. Ya, sifat pelihat. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat kalam. Yang ni kita kena faham baik-baik. Ya, kita tengok pada ayat yang seterusnya sebelum kita akan sambung lagi dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith ni. Ada perbahasan yang agak panjang juga, cuma kita sambung sikit kat bawah tu. Dalil akalnya ialah kalau Allah serupa dengan makhluk, nescaya ia, yakni Allah bersifat baharu. Dan kalau dia bersifat baharu, nescaya dia binasa pula. Ni semua kait dengan kidam dan baqa. Betul ataupun tidak? Kita dah belajar dah. Kalau sama dengan makhluk, makna baharu. Dan kalau dia baharu, mesti pula binasa. Sedangkan, kita tengok, padahal sudah pun tetap bahawa Allah Ta'ala itu bersifat sedia ada dan kekal selamanya. Di situ. Oleh itu, tentulah dia, yakni Allah, berlainan dengan makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, tentulah dia makhluk. Mustahil Allah tu makhluk, sebab kewujudan Allah itu tiada mula bagi kewujudannya, yakni Allah bersifat dengan qidam dan tiada pengakhiran ataupun kebinasaan pada kewujudannya, kerana Allah itu bersifat dengan sifat baqa. Tak ada hak lain yang ada tu, dua-dua hanya Allah semata-mata. Jadi inilah membuktikan Allah Ta'ala itu tidak ada tidak bersifat dengan sifat ataupun Allah Ta'ala itu sendiri bukannya makhluk. Jadi biasa kadang-kadang dalam kitab Tuhfatul Murid, dalam kitab Tijan Ad-Darari, dia ada sebut, ya, jika ada bisikan-bisikan syaitan, iblis, syaitan, jin yang cuba mengganggu fikiran kita. Contoh kita dah belajar ni kan, kalau Allah Ta'ala ni bukan jirim, kalau Allah Ta'ala tu bukan arat, kalau Allah Ta'ala bukan keseluruhan ataupun sebahagian, lalu apakah hakikat Allah Ta'ala? Dia buat pening, syaitan. Jadi macam mana kita nak jawab? Di sinilah kita dalam hati kita katakan tak ada siapa hak tahu perkara ini melainkan Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dah macam tu je lawan. Kalau ada kan, kita dah belajar ni, tiba-tiba ada bisikan-bisikan, kalau tak macam ni, macam mana, apa hakikat dia? Dia dijawab, ulama ajar kita, tak ada satu orang pun yang mengetahui akan perkara ini illallah, melainkan Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan ayat yang
menjadi penguat kepada hujah kita tadi. Ni, tengok dekat bawah. Dalil nakalnya ialah firman Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Buat catatan pada dengannya, pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Kan dekat kitab kita kan, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Apa yang tak serupa? Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat para alim ulama, khususnya ulama tauhid, ayat yang paling terang, jelas, nyata, menyucikan atau mentenzihkan Allah, menyucikan Allah Ta'ala dengan memberi kefahaman dalam menolak sebarang penyerupaan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebarang. Daripada ayat ini sahaja, ya, ada perbahasan ulama bagaimana pada dari sudut nahwu ni akan disebutkan bagaimana yang dikatakan, dan penting kita faham. Ni tak habis lagi ni kan, insya-Allah lah bulan depan insya-Allah. Panjang umur insya-Allah. Jadi buat star apa situ, kat situ ada penjelasan seterusnya, pada ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Penjelasan seterusnya, ya. Nanti kita akan terang. Cuma untuk pada pagi ini, ya, sebelum kita berakhir, ini penting. Apabila orang faham betul-betul sifat mukhalafatuhu lil hawadits ini, insya-Allah taala, kalau dia faham dengan benarlah, dengan betul, insya-Allah dia akan selamat daripada dua fitnah. Fitnah yang mana? Fitnah Dajjal dan fitnah di akhirat. Nanti kita akan bahas juga, tolong catat apa yang nak kita nanti. Kalau saya tak terang, saya terang, at least ada catatan. Ni ustaz nak terang tentang macam mana belajar mukhalafatuhu lil hawadits ni boleh selamat daripada fitnah Dajjal, fitnah di akhirat. Lagu mana? InsyaAllah kita akan jelaskan pada kuliah yang akan datang. Dajjal tu bagaimana rupanya dalam kuliah yang akan datang. Maknanya kita masih lagi dalam pelajaran ke-6 ini, huraian sifat mukhalafatuhu lil hawadits, ya, ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nanti akan ada penjelasan seterusnya lah. Kalau kita nak lanjut akan makan masa lagi. Berhenti di situ dulu. Pada kuliah akan datang kita akan sambung dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Takat ni ada soalan? Jangan lupa bawa kitab, ibu-ibu. Sebulan sekali je kita ni. Kitab saya hancur-hancur ni pun bawa kita. Amin. Baik. Ada soalan? Kat mana yang tak faham? Kat mana tulisan yang mana? Beritahu. Alam, hadis, alam, mumkinat. Dia sama. Dia ada takrifan tersendiri. Tetapi dia satu kategori lah. Makhluk, hadis, hawadis, kainat, mumkinat, alam, sama je, tapi dia ada takrifan berbeza yang telah kita sebutkan tadi. Jadi makhluk ni terdiri daripada dua jirim dengan juga arad. Ceramah Isra' Mi'raj kan, sebelum ni ada ceramah yang jelaskan kata Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ya. Jadi kita tak boleh guna ayat macam tu lah Ustaz sebenarnya. Bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Cara nak cakap begini, iaitu Allah Ta'ala, baginda Nabi bertemu dengan Allah. Okay, kita sebut pertemuan tu di Sidratul Muntaha. Cuma perlu penjelasan yang lebih teliti, iaitu Allah membuka hijab, lalu Rasulullah SAW dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tu di Sidratul Muntaha, tetapi dibukakan hijab. Maka sama juga tadi Nabi Musa AS, bukannya Allah Ta'ala di Bukit Tur Sina, tapi dibukakan hijab dapat mendengar kalam Allah. Jadi ayat dia sambungan ayat lah, senang cerita. Yang ini Allah membukakan hijab, lalu baginda Nabi SAW setelah bermunajat kepada Allah, dapat baginda Nabi SAW melihat Allah Ta'ala secara yaqazatan, jaga, mata kepala, bukan mimpi, bukan roh sahaja. Ayat kena habis. Tapi kalau ayat menyeleweng kata Allah kat situ,
Maha suci Allah daripada bertempat. Bila kita belajar yang ni, insya-Allah lebih jelas. Tapi bila belajar macam ni, kalau timbul kalau tak macam ni macam mana? Yang tahu hakikat kepada Allah Taala hanyalah Allah Taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita akan terang pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Ada soalan lain? Kam, berapa? Yes, kam, kaf mim, kam. Kam rial, berapa? Kam ringgit, berapa ringgit? Berapa? Kam berapa? Mata bila? Kaifa bagaimana? Aina di mana? Bahasa Arab. Lagi? Ada nampak? Akak belakang nampak? Boleh? Kat mana yang ni? Tulisan kecil. Kalau ambil gambar boleh zoom. Boleh. Ambil gambar, share. Share dalam grup. Baik, insya-Allah kalau tidak ada aral melintang, kita bertemu lagi dengan izin Allah Taala ya pada Selasa minggu keempat dengan izin Allah. Kalau ada apa perubahan beritahulah insya-Allah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas wa jamal furudha fi jamil ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'al futuhal 'arifin wa hadina ila siratikal mustaqim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.